Assalamualaikum, hai semua, bersama kami Khairul Nizam Naha dalam rancangan Ninja. Rancangan ini akan mengembak kita orang mengembara serta mencari tempat-tempat yang menarik yang terdapat di negeri Sarawak. Dan dalam episod kali itu, kami nak mengembak kita orang mengembara sambil mencari nature pool yang terdapat di Kampung Sungai Bako Jaya. Kampung Sungai Bako Jaya terletak di kawasan Kampung Bako dan perjalanan daripada Bandar Air Kuching ke Kampung Sungai Bako Jaya mengambil masa 40 minit. Dan perjalanan hiking daripada starting point ke nature pool mengambil masa kurang daripada 3 jam. Tapi depend dengan kita orang pun fitness. Jadi apa tunggu lagi? Ikut kami mengembara bersama kami Ninjau. Untuk episod kali ini, kami akan membawa anda menjelajah menuju ke satu lagi hidden gem yang terletak di daerah Kuching. Kami telah merancang untuk berkemah di puncak sebuah bukit yang terletak di kawasan Gunung Kelambulang. Keesokan harinya, baru kami akan meneruskan perjalanan menuju ke Black Pearl Pool yang jaraknya hampir 3 jam perjalanan dari tapak permulaan. Sebelum menuju ke Kampung Sungai Bako Jaya, kami terlebih dahulu singgah di Kampung Bako untuk bersarapan pagi dan membeli sedikit barang keperluan. Kalau anda singgah di kawasan ini, jangan lepaskan peluang untuk membeli hasil tangkapan nelayan serta jualan makanan dan buah-buahan dan sayur-sayuran kampung yang boleh didapati di sini. Kampung Bako juga merupakan tempat untuk mengambil bot sekiranya anda berhasrat untuk melawat Taman Negara Bako. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, kini tu kami berada di Kampung Sungai Bako dalam misi kami nak cari Black Pearl Pool. Tapi sebelum kami nak start hiking, kami nak daftar dulu. Jom. Okey, sebelum kita memulakan satu-satu perjalanan, make sure kita orang daftar di tempat kaunter pendaftaran. Dan sebelum kita start juga perjalanan, make sure kita orang check weather forecast, peralatan, bakalan air, makanan, first aid kit. Dan jangan lupa beritahu dengan family ataupun member kita orang sebelum kita orang memulakan perjalanan hiking. Dah ready? Jom. Sebelum memulakan perjalanan, anda akan dihendaki mendaftar nama. Memandangkan kawasan ini adalah tanah persendirian, anda perlu membuat bayaran untuk masuk serta menggunakan perkhidmatan pemandu arah. Hormati kawasan serta peraturan yang ditetapkan oleh pemilik tanah tersebut. Ini tu kami berada di pintu masuk Kelambulang. Kasih sabar lagi. Jom, ninjau. Kami memulakan perjalanan dengan mendaki bukit. Tujuan kami adalah ke puncak, di mana kami akan memasang kemah untuk malam ini. Perjalanan mengambil masa 30 minit dan sekiranya anda mahu bermalam, pastikan
anda sampai di puncak sebelum hari gelap. Sekiranya cuaca baik, anda akan dapat lihat pemandangan matahari terbenam yang sangat cantik dan juga pemandangan Bandaraya Kuching pada waktu malam. Pastikan anda membawa bekalan yang cukup sebab makan di luar pada waktu malam memang akan buat kita tambah berselera. Menu kami orang malam tu corn beef dengan bawang besar ataupun bawang makong. Masak dah. Selalunya menu yang sesuai dibawa untuk camping adalah makanan dalam tin serta makanan sedia dimasak yang boleh dipanaskan. Yang penting sila bawa bekalan air yang mencukupi kerana sumber air semula jadi di kawasan hutan selalunya agak terhad. Kecualilah jika anda berkemah berhampiran kawasan sungai atau mata air. Selesai makan, kami terus berehat awal. Kerana esok pagi kami akan memulakan perjalanan seawal jam 8 pagi. Seawal pukul 6 pagi, kami sudah bangun dan menikmati pemandangan matahari terbit. Selesai sarapan pagi, kami terus mengemas barang untuk meneruskan perjalanan. Sebelum meninggalkan tapak perkemahan, pastikan kawasan tersebut sudah dibersihkan. Semua sampah sudah dibawa bersama dan unggun api sudah dipadamkan sepenuhnya. Jam 8 pagi, kami sudah bergerak menuju ke destinasi kami yang seterusnya, Black Pearl Pool. Perjalanan ini akan mengambil masa kira-kira 2 jam 30 minit. Pastikan anda tidak hiking dengan perut kosong kerana perjalanan ini akan sedikit mencabar, terutamanya untuk mereka yang baru berjinak-jinak untuk aktiviti hiking.
pit viper atau lebih dikenali dengan ular kapak di sebelah kiri kami. Zam, punya mantok bisa sih. Okay. Ular kapak yang pun bisa si macam kobra. Okey, yang pun bisa si macam kobra. Ular tu first bite kita nunggahnya dry bite, yang just kiss saja. Tapi perlu ingat, ular si pernah bergigi. Jadi maknanya ada sisa-sisanya dekat fang. Ada bakteria lah. Ada bakteria. Okey, yang pun fang di dalam. Maknanya dia akan buka. Okey, dia perlu grab. Yang keluar bisa. Perlu dah bisa. Dan dia mengambil masa lebih kurang 2 ke sebulan untuk generate balik bisanya. Sekiranya dia dah keluar. Sebab ya, sekiranya dia matuk manusia, dia hanya inject at least kurang daripada 70%. Kurang daripada 70%. Bahaya sih waktu the first bite. The first bite masih bahaya. Okey, depend dengan kita pun antibody. Kalau antibody kita si kuat, make sure kita terus pergi hospital. Sepanjang perjalanan, kami melihat banyak jenis flora dan fauna di sepanjang laluan. Selain pokok-pokok buah hutan yang banyak di sekitar, anda juga akan banyak melihat tumbuhan herba yang pelbagai jenis. Tapi ingat, elakkan diri mengambil atau merosakkan tumbuhan-tumbuhan di sini, kerana sebahagiannya sumber makanan kepada haiwan-haiwan yang ada di sekitar kawasan hutan ini, seperti proboscis monkey, kera dan lutung kelabu. Dulunya digunakan sebagai gam, pakai sampan lah. Oh, tadi kau okey kah? Okey. Okey. Panas. Buka ya windbreaker. Minum dulu. Jauh kita perjalanan kita tu. Agak-agak berapa minit gitu? 6 minit lah, sejam lah. Sejam. Perjalanan kita masih jauh. Sebelum kita bergerak lah, double check barang, takut ada yang tertinggal pula. Laluan ini agak terbuka. Jadi, semasa cuaca panas, pastikan anda banyak minum air serta elakkan memakai pakaian yang memerangkap haba. Anda juga mungkin akan perlu meranduk anak sungai. Jadi, sila pastikan anda tidak memakai kasut yang licin tapaknya. Kasut yang selalu saya cadangkan adalah jenis kasut getah yang tapaknya berpaku untuk keselesaan ketika berjalan dalam pelbagai jenis keadaan dan cuaca.
Selepas hampir 2 jam berjalan, kami menghampiri kawasan sungai. Ini bermakna lokasi yang dituju semakin dekat. Keadaan di sini agak becek di sesetengah tempat. Sepanjang perjalanan, kami banyak mengambil gambar pemandangan serta flora dan fauna yang ada di sekitar kawasan ini. Untuk yang jarang-jarang masuk hutan, inilah masanya untuk anda menghargai keindahan alam sekitar dalam negeri kita sendiri. Tak salah rasanya untuk kita lebih kerap melawat lokasi-lokasi menarik yang mungkin terletak dekat dengan tempat kita sendiri. Dah masuk 4 km. Lebih kurang 1 jam lah sampai ke Blackpool. Dah sejauh lagi. Panun aja. Kurang daripada 10 minit. Let's go, ninjau. Semakin hampir dengan kawasan Blackpool Pool, barulah kami tahu kenapa kawasan ini diberi nama gelaran sebegitu oleh penduduk tempatan. Ini kerana warna airnya yang gelap walaupun jernih, seperti mutiara hitam yang berkilau. Warna gelap dalam air ini terhasil kerana tingginya kandungan tanin dalam air yang disebabkan oleh perebutan daun-daun pokok di dalam air dan tanah. Okey, lebih kurang 5 minit lagi. Kami orang sampai Blackpool Pool. Lepas itu nak kacak lah. Yang sungainya warna hitam sikit. Airnya ada tinggi sikit. Ini ada tinggi sikit. Sebab airnya ada pasang. Sekiranya berlaku hujan sehari dua sebelum anda datang ke tempat ini, paras air mungkin agak tinggi dengan aliran arus yang deras seperti yang kami lalui hari ini. Dan akhirnya, selepas 2 jam 30 minit perjalanan, akhirnya kami sampai di Blackpool Pool. Pemandangan yang sungguh indah ini menyambut kedatangan kami. Memang mengagumkan.
Terima kasih kerana mengikuti perjalanan kami kali ini. Bertemu lagi di episod yang akan datang ke destinasi pengembaraan kami yang seterusnya.